Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang ke kelas matematik tingkatan 1 untuk minggu yang ke-10. PDPR kita. Untuk pengetahuan kamu, ini adalah kelas kita yang terakhir untuk PDPR. Okey, minggu depan kita bercuti dan minggu satu lagi kita akan belajar secara bersemuka. Okay, saya harap kamu semua dah bersedia untuk pembelajaran hari ini. Okey, kita masih lagi dalam bab 2, faktor dan gandaan. Minggu-minggu sudah, minggu lepas dan minggu sebelumnya kita dah masuk kepada faktor. Apa yang kita dah belajar tentang faktor? Faktor, faktor sepunya dan juga faktor sepunya terbesar ataupun singkatannya adalah FSTB. Baik, untuk minggu ini kita akan masuk topik yang kedua iaitu gandaan, ganda sepunya dan juga gandaan sepunya terkecil. Apa yang kamu faham dengan gandaan? Okey, dia macam sifil juga. Contoh, apakah gandaan bagi 2? Gandaan bagi 2. Contoh 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kalau gandaan 5, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Okey, itu yang dikatakan gandaan. Okey, kita lihat slide seterusnya. Gandaan ialah ataupun gandaan bagi suatu nombor ialah hasil darab nombor itu sendiri dengan nombor bulat lain kecuali sifar. Okey, misalnya 3 darab 4 adalah 12. Maka 12 ialah gandaan bagi 3. 12 juga adalah gandaan bagi 4. Okey, setiap nombor juga bagi gandaan bagi dirinya sendiri. Misalnya 8 darab 1 sama 8. Maka 8 ialah gandaan bagi 8. Okey. Peta buih berganda berikut menunjukkan perbandingan antara faktor dan gandaan. Okey, perbezaannya antara faktor yang kita dah buat sebelum ni. Faktor membahagi nombor itu. Okey, gandaan pula hasil darab nombor itu dengan nombor lain. Faktor ialah nombor kecil atau sama dengan nombor itu. Okey, hasilnya faktornya adalah nombor kecil ataupun sama dengan nombor itu. Gandaan pula sama atau lebih besar daripada nombor itu. Kemudian yang ketiga, bezanya faktor, bilangan faktor bagi suatu nombor adalah tetap. Manakala gandaan bagi suatu nombor itu adalah tidak tetap. Sebab tu saya buat senarai tadi, yang mula-mula tu tadi, ada titik-titik belakang. Sebenarnya ada lagi gandaannya. Okey. Jadi nombornya tidak tetap. Hingga adalah tak terhingga nombor tersebut. Okay, itu perbezaan ketara bagi faktor dan juga gandaan. Ada 3 perbezaan. Seterusnya, senaraikan 5 gandaan bagi 6. Okey, ingat tak sifir 6? Okey, kita tulis sahaja. Yang pertama, bagi gandaan 6, 2 titik tindih. Okey, 6. 12, ni yang sebutnya kedua. Yang ketiga, 18, 24, 24 dan juga 3, 31, 2, 3, 4, 5. Kita dah senaraikan dah. Gandaan pertama bagi 6. Contoh yang kedua, tentukan sama ada setiap nombor berikut adalah gandaan 4 ataupun bukan. Okey, kita nak tentukan dia gandaan 4 ataupun bukan, kita bahagikan sajalah. Okey, contoh 2, 4, 6 bahagikan dengan, nak mudah kamu boleh gunakan kereta kan. Tapi tak boleh, kita kira secara manual. Okey, 24 bagi 4, 6. Sini dapat
24 bawa turun 6, ni darab 1, ada baki 2. Oleh itu, bila ada baki, maka dibuatkan gandaan. Maka 4 bukan, kita tulis solution ya. 4 bukan gandaan bagi 2, 4, 6. Tulis sebenarnya solution dia. Kita cek pula soalan B. 1872 kita bahagikan dengan 4. 4 kali 4, 16. Baki 2. Turun 7. Darabkan dengan 8 tak boleh. 7. 7 28. 6. 6, 24. Baki 3. 2. Bawa turun 2. Ini 8. 32. Ada baki? Tak ada Tak ada baki. Oleh itu, 4 adalah gandaan bagi 8, 7, 2. Okey. Tak sensitif pula pen saya. Okey. Jelas Di sini kalau kita nak tentukan, kita bahagikan dengan nombor tu. Kalau dia ada baki, maka dia bukan. Kalau dia tak ada baki, maksudnya itu nombor tersebut adalah gandaan bagi nombor yang diberikan. Okey, kita lihat pula apakah itu gandaan sepunya. Gandaan sepunya bagi beberapa nombor ialah nombor yang menjadi gandaan bagi setiap nombor itu. Misalnya, 12 ialah gandaan sepunya bagi 3 dan 4 kerana 12 ialah gandaan 3 dan juga gandaan 4. Gandaan sepunya boleh dicari dengan menyenaraikan gandaan bagi setiap nombor yang diberikan. Okey, contoh. Tentukan sama ada nombor berikut ialah gandaan sepunya bagi 3 atau 3 dan 4 atau bukan. Okey, macam tadi juga kita semak dengan melakukan pembahagian bagi nombor 3 dan juga nombor 5. Jadi 105 kita bahagikan dengan mula-mula apa? 3 dulu. 3 darab 3, 9. Bagi 1, 15 ini 5. 5, ini dapat 15. Ada baki? Tak ada baki. Okey, kita cek pula untuk 105 dibahagikan dengan 5. 5, ini 2, 10. Bawa turun 5, ini 1. 5. Okey, ada tak kedua-dua baki? Tak ada. Oleh itu, tiga dan 5 adalah gandaan sepunya bagi 1. Okey, itu solusinya. Cek ni pula. Nombor B. 215 bahagikan dengan 3. 3, 7,
7.3, 21. Pen saya ni. Ini buat hal pula. 21, baki tak ada, buat turun 5. Buat 3.1, 3. Ada baki 2. Okey. Ada baki. Okey. Bila salah satu ada baki, automatik yang 5 ni tak perlu buat. Okey. Alright, terus dapat kesimpulan. 3 dan 5 bukan gandaan sepunya bagi 105. Okey, boleh. Hari ni pen saya tak mesra alam pula lah. Tahulah kenapa. Okey, contoh berikutnya. Ini yang penting. Maksudnya kita perlu senaraikan dia, cari gandaan sepunya pertama bagi setiap yang berikut. Okey, kita senaraikan dulu gandaan bagi mana pen ni? Okey. Senaraikan dulu gandaan bagi 4. Okey, 4, sifir 4 4, 8, lagi. Kecil-kecil sikit ya. Okey. Apakah gandaan bagi 4? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 dan seterusnya. Titik-titik tu maksudnya ada seterusnya. Gandaan bagi 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 dan seterusnya. Okey. Apa yang sepunya, yang sama? 4, 8, 12, 16, 20. Yang sama sepunya ni sama lah. Bagi gandaan 4 ada 20. Gandaan 5 juga ada 20. Apa lagi? 40. Lagi. Kalau kita buat senarai panjang lagi, kita akan dapat 60, 80. Jadi soalannya, bila nak gandaan sepunya pertama, cari dua gandaan sepunya yang pertama. Inilah. So, gandaan sepunya. Tolonglah pen bagi kerjasama. Bismillah. Gandaan sepunya pertama adalah 20. Okey. Untuk soalan ini soalan A. Soalan B pula.
Okey, senaraikan bagi 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okey, dan seterusnya. Okey. Bagi nombor 3, keadaan sepunyanya adalah 3, 6, 9, 12, 15. Okey, dan seterusnya. Nombor 5, 6. 5 pula. 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Oleh itu, saya tulis ni ya. Gandaan sepunya pertama dia adalah apa yang sama? Okey. 12. Sudah Hello? Macam mana? Mana? Oh, itulah. Itulah tengok handphone ada kat ada orang sampai tak? Ada orang sampai? Ada sampai tak? Oh. Ada orang jumpa awak? Ada orang jumpa awak tu? Okey. Kita sampai apa ni? Ya. Okey. Okey, maafkan saya ada panggilan telefon tadi. Baik. Apa gandaan sepunya tadi? Yang pertama adalah sekejap, ada tak ni? Kan saya cakap seorang. Boleh dengar? Boleh. Okey, saya teruskan ya. Okey, gandaan sepunyanya apa nombor gandaan sepunya lain bagi nombor 3? Gandaan 3 adalah 12. Yang sepunyanya lagi dan ini 12 juga. Sepunyanya adalah nombor 12. Maka gandaan sepunyanya adalah 12. Okey. Boleh faham gandaan semuanya. Yang samalah, senang. Ada beberapa gandaan. Contoh yang pertama ni ada 2 nombor. Apa gandaan sepunyanya adalah 20. Yang ada 3 nombor ni 2, 3 dan 6. Yang sepunyanya adalah nombor 12. Okey, kita lihat yang ketiga pula. Soal topik yang ketiga, gandaan sepunya terkecil. Tingkatannya adalah GSTK. Kalau FTB yang sebab kita belajar ni, FSTB adalah faktor sepunya terbesar. B tu maksudnya besar. K ni maksudnya terkecil. Okey, antara gandaan sepunya bagi beberapa nombor, gandaan yang paling kecil dinamakan gandaan sepunya terkecil bagi nombor-nombor itu. Okey, contoh. Cari gandaan sepunya terkecil bagi 8 dan juga 12. Okey, senaraikanlah dulu gandaan bagi 8. 8. Lagi 16. Lagi 24. Lagi
32, 40 dan seterusnya. 12 pula. 12 lagi. 24 lagi. 36 lagi. 48. Bila senaraikan ini terpulang, nak buat banyak pun tak apa. Jadi kita ada jumpa dah. Apa yang sama di sini? Yang sepunya 24. Okay. 24. Maka gandaan sepunya terkecil bagi 8 dan 12 ialah 24. Okey, boleh faham Ini cara kita nak buat. Senaraikan gandaan bagi setiap nombor. Kenal pasti gandaan sepunya, bulatkan dan pilih gandaan sepunya terkecil. Okey, jelas Baik, seterusnya. Contoh lagi. Ini tadi kaedah senaraikan. Kaedah penyenaraian, kaedah pertama. Yang ini kaedah pembahagian berulang. Seperti juga FSTB. Tetapi FSTB, bila salah satu tak boleh bahagi, stop. Manakala bagi GSTK, kita bahagi sehingga jawapan akhir dapat 1. Okey, lihat di sini. Apa nombornya? 8 dan juga 12. Kita bahagikan dengan nombor-nombor perdana. Nombor perdana yang pertama adalah 2. 8 bagi 2, 4. 12 bagi 2, 6. So, bahagi lagi dengan 2. Boleh lagi bagi dengan 2. Okey, bahagi dengan 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Okey, bahagi lagi dengan 2. Boleh kan? 2 ni boleh. Tapi kalau untuk FSTB, stop dah. Yang untuk GSTK boleh. Bahagi dengan 2. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2 boleh tak? Tak boleh. Kita bawa turun ke bawah. Bawa turun ke bawah, 3. Okey, nombor seterusnya kita bahagikan dengan nombor 3. Okey, 1 ni tak boleh bagi, kita bawa turun. Dan 3 bagi 3, 1. Okey. Jawapan akhir mesti 1, 1. Okey, kalau ada 3 nombor, 3, 1, 1, 1 lah. So, gandaan sepunya terkecil bagi 8 dan 12. Kita darabkan lah. 2, yang ni. Yang bahagian tepi ni. Darabkan dengan 2. Darabkan dengan 2. Darabkan dengan 3. Kenapa pen ni? 2 darab 2. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. 8 darab 3, 24. Okey. Mana lagi cepat nak buat? Langkah pertama ke langkah kedua? Langkah pertama, langkah kedua kan, pembagian bulan. Tak perlu buat, kita senaraikan lagi. Okey. Lepas dah masuk. Selamat datang. Kita teruskan pembelajarannya. Okey, ini kaedah senaraikan. Kita perlu senarai panjang lah kan. Yang ini kita buat pembahagian berulang. Terus dapat jawapan. Okey, kita guna lagi kaedah pembahagian berulang. Sebab kaedah berulang ni langkah cepat Untuk dapat jawapan. Okey, kita bahagikan dengan nombor-nombor perdana. Bahagikan dengan 2 dahulu. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. 9 bagi 2, boleh kan? Tak boleh. Okey, kalau tak boleh, bawa turun 9. Kemudian,
kita bahagikan dengan pen ni. Kenapa ni pen? Dia stop pula. Okey, bahagikan 2 lagi. 2 bagi 2, 1. 3 ni tak boleh bawa turun. 9 pun tak boleh bawa turun. Okey. Kemudian boleh tak bagi dengan 2 lagi? Tak boleh dah. Kita tuliskan dengan nombor berikutnya, nombor 3. Cuba bagi dengan 3 pula. Bagikan dengan nombor-nombor perdana. Kaedah ni dinamakan kaedah pembahagian berulang. Okey. Bagi dengan 3. 1 ni bawa turun. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Bahagi dengan 3 lagi. Bagi 3. 1. 1. 3 bagi 3. 1. So, jawapan akhir 2 darab 2 darab 3 darab 3. 2 darab 2, 4. 4 darab 3, 12. 12 darab 3, 36. 36. Okey. Jimat masa, jimat tenaga. Berbanding kalau kita buat penilaian tadi. Okey. Masalah yang melibatkan GSTK. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Sebuah kilang biskut sedap menghasilkan 3 jenis biskut, Cracker, Mary dan Osborne, yang masing-masing berjisim 12 gram, 15 gram dan 16 gram. Biskut itu dibungkus dalam paket jisim yang sama. Tentukan jumlah minimum bagi setiap paket biskut itu. Ini kita gunakan konsep GSTK lah. Sebab yang terkecil, paket yang paling, dia nak paket yang berat dia sama. Berat sama maksudnya Mary berapa keping dapat, Cracker dapat berapa keping dan juga Osborne dapat berapa keping. Okey, kita gunakan GSTK. Mana mata pen saya ni? 12, 15 dan juga 16. Kita bahagikan dengan nombor perdana pertama iaitu 12. 12 pula. 2. 12 bagi 2, 6. 15 tak boleh bahagi dengan 2, bawa turun. 16 bagi 2, 8. Okey, bahagi lagi dengan 2 lagi. 6 bagi 2, 3. 15 bagi 2, tak boleh bawa turun. 18 bagi, 18. 8 bagi 2, 4. Boleh tak bagi dengan 2 lagi? Boleh. Bahagi dengan 2 lagi. 3. 15. Tak boleh bawa turun ni. Ini dapat 2. Bahagi dengan 2 lagi. Lagi boleh bahagi dengan 2. Kita bahagikan dengan 2. Kena sabar tu guna pen kali ni. 2, 3,
15. Dan ini dapat 1. Okey, next. Kita bahagikan dengan 3 pula. Tiga bagi 3. 1. 15 bagi 3. 5. Bawa turun 1. So, last kali kita bahagikan dengan 5. So, jawapan akhir dapat 1. 1. So, GSTK. Oleh itu, mana mata pen ni? 1, 2, 3 titik ni GSTK. Besar pula. Sekejap macam-macam mahal lagi ni. GSTK sama dengan 2 darab 2. Ada berapa 2 ni? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Darab 2 darab 2 darab 3 darab 5. Okay, kita kira lah. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. 8 darab 2, 16. Okay, 16 darab 15. Guna kalkulator senang. Buat sikit. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 5. 240. So, oleh itu GC minimum bagi setiap paket biskut itu ialah 240 gram. Okay, itu jawapan akhir je. Okay, boleh ya? Soalan yang melibatkan masalah. Okay, ini latihan yang perlu awak buat. Muka surat 40. Soalan latih diri 2.2a, 1a, 1c dan juga 2a, 2d. Okey, 4 soalan. Soalan berikutnya 2.2b. Muka surat 41. Soalan nombor 1a, 1d, 1e dan juga 1h. Cari GSTK, gunakan kaedah pembahagian bulang. Untuk soalan ni gunakan kaedah berulang. Okey, dan soalan melibatkan masalah muka surat 42, 2.2c, soalan nombor 1. Soalannya, satu lampu neon berkelip setiap 9 saat, manakala lampu satu lagi berkelip 12 saat. Jika lampu itu mengelip serentak ketika switch dihidupkan, pada saat berapakah dia akan mengelip serentak sekali lagi? Okey, maksudnya kita gunakan GSTK lah. Okey.
Boleh Saya harap kamu dapat buat latihan-latihan yang saya bagi ini. Baik, itu sahaja untuk minggu ini. Ada tak apa-apa soalan? Tak ada, Dakca tak ada. Lain? Okey, kalau tak ada, itu sahaja untuk minggu ini. Kita jumpa lagi 2 minggu akan datang secara bersemuka. Lepas ni bolehlah saya tengok muka awak, awak pun tengok muka saya secara live. Kita belajar secara bersemuka lagi puas, lagi seronok. Okey, kita jumpa lagi minggu akan datang. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama, Batrisha.